kita bersama dengan Presiden MCA, Datuk Seri Hui Kah Siong yang juga Menteri Pengangkutan Malaysia. Datuk Seri, soalan-soalan ini adalah berkisar mengenai pilihan raya negeri Johor. Ya. Jadi soalan kita yang pertama, apakah persediaan MCA untuk menghadapi pilihan raya negeri Johor? Seperti mana yang pernah saya katakan, ini kita dah masuk ke tahun keempat selepas PRU ke-14. Jadi bermaksud kita kena bersiap siaga untuk menghadapi PRU ke-15. Jadi bukan saja hari ini, sebelum tu pun kita dah bersiap siaga. Dan agaknya tahun lalu pun kita dah tahu bahawa bila-bila saja selepas kita telah melebihi 36 bulan daripada tarikh PRU ke-14, sudah tentunya kalau ikut purata PRU pertama sampai PRU ke-14 dalam lingkungan 3 tahun 8 bulan ataupun ada yang sampai 11 bulan, ada 4 tahun lebih, ada 5 tahun. Maksud selepas 3 tahun 8 bulan kemungkinan akan berlakunya PRU akan datang. Jadi atas dasar itu kita dah bersiap siaga kerana kita tahu bahawa tahun keempat ni memang suatu perkara yang perlu kita berusaha lebih, kerana bukan sahaja tahun ini, kalau lambat pun tahun depan akan tamat tempoh. Bermaksud anytime, mulai sekarang kita akan berdepan dengan pilihan raya. Mengenai persiapan, memang semua bahagian telah diminta supaya bersiap siaga. Persediaan ni kita wujudkan satu jawatankuasa untuk membuat naziran. Kita melihat persediaan bahagian macam mana PDM, hubungan antara parti-parti komponen. Dan kesemua ini termasuklah kita nak tahu macam mana reaksi daripada rakyat atau pengundi. Jadi kesemua ini merupakan satu proses pengumpulan data mendampingi pengundi, dan akhirnya kita mendapat terapan data-data ini sebagai satu rujukan untuk kita memulakan gerak kerja untuk PRN ataupun PRU yang akan berlangsung bila-bila masa. Terus, keyakinan MCA untuk mendapatkan kembali kepercayaan pengundi kaum Cina di Johor, apa komen Datuk Seri? Saya berani mengatakan bahawa berbanding dengan senario pada tahun 2018, yang mana ketika itu kerana hasrat dengki, kemudian macam-macam isu yang dibawa oleh pembangkang, termasuk GST, termasuk macam-macam janji manis yang ditaburkan, rakyat termakan masa itu. Setelah diberi mandat 22 bulan pemerintah kerajaan di peringkat pusat, dan selepas tu pada waktu yang sama kerajaan negeri juga, tampaknya mereka tidak dapat mengutarakan janji. Itu adalah suatu penilaian yang boleh dibuat oleh rakyat, kerana dulu berya-ya sangat mereka nak buat itu dan nak buat ini, janji yang mereka katakan, dia kata tol akan masukkan, kemudian nak kata PT-PT yang tak payah bayar. Dan semua ini hancing. Namun maksudnya mereka tak boleh buat, dan akhirnya mereka menggunakan pelbagai alasan tipu hela, kononnya mereka tak cukup masa. Saya rasa rakyat faham, dan sentimen yang dibawa termasuklah GST, dan dikatakan SST akan menurunkan harga barang, tapi keadaan sebaliknya. Saya rasa mereka janji terlalu besar, kata-kata manis tapi tak dapat dikotakan. Saya rasa rakyat mereka dah tahu, dah sedar, mereka ditemakan dengan dakwah pembangkang. Ini yang pertama. Kedua, dari segi pentadbiran, kita melihat setelah kita melalui satu proses, kita kembali jadi kerajaan, dan kita sudah melalui satu proses yang agak susah sebagai pembangkang. Kita pun bertindak sebagai pembangkang yang efektif. Akhirnya rakyat pun sudah bosan dengan mereka. Jadi sebab itulah kita diberi kuasa untuk memerintah, dan kita diberi mandat untuk melakukan sesuatu bagi kita nak menstabilkan keadaan ekonomi negara kita. Jadi saya rasa dalam soal pentadbiran yang lebih efektif dari segi penjanaan aktiviti ekonomi, dan bagaimana kita nak menguruskan sebuah negara yang dilihat sejahtera, rakyatnya sejahtera dan negara makmur, dan pada waktu yang sama untuk menanam keyakinan pelabur asing terhadap kita. Jadi saya rasa dalam konteks ni kerajaan pusat dalam tempoh 2 tahun ni kita nampak satu kestabilan. Dia dulu kalau kerajaan pergi huru hara, mereka cakap lain buat lain.
Kemudian bila sampai kita tenteramkan keadaan walaupun dalam keadaan cabaran besar COVID, tapi kita mampu. Sebagai satu contoh, dia kata negara kita sudah muflis. Tetapi pelbagai pakej rangsangan kita keluarkan satu demi satu, walaupun dalam keadaan susah, kita masih mampu bertahan. Dan ini dah sampai penghujung. Dan tak lama lagi kita sampai endemik untuk COVID-19. Jadi inilah satu perkara yang kita rasa kita akan melihatlah cahaya di penghujung terowong. Dan ini yang kita nak buktikan kepada rakyat, Barisan Nasional kita lebih mahir dari segi pengurusan ekonomi. Dan yang penting rakyat ni soal makan. Tertekan dengan pandemik COVID-19, keadaan susah. Mereka mahu melihat kalau kadar pengangguran dapat kita kurangkan. Tapi kestabilan politik itu sangat penting. Tak ada kestabilan, macam mana kita nak meyakinkan pelabuh asing? Dan kita lihat kerajaan negeri Johor ni, kalau kelebihan satu, bermaksud 28 tak boleh membentuk sebuah kerajaan. Kita perlukan 29 kursi, itu sebagai syarat minima. Jadi bila dah rendah turun daripada 29 kepada 28 kerana kematian seorang Aldon, bermaksud kita tidak lagi melebihi 50%. Jadi dalam keadaan yang begitu tak stabil, kita terpaksa meminta mandat baru daripada rakyat. Sebab tu saya lihat kali ini mereka tahu kenapa mereka perlu memilih sebuah kerajaan yang lebih kukuh, yang memikirkan masa depan mereka. Dan ini bukan untuk percaturan politik, untuk kita nak selesaikan permusuhan antara parti politik. Bukan kata kita balas dendam kerana dulu kita kalah. Tidak. Yang lebih penting ialah siapa yang boleh meyakinkan pada rakyat bahawa kita dah mampu menguruskan negeri dengan lebih baik. Tapi kita dimomokkan dengan kononnya bila kerajaan negeri dibubarkan adalah kerana tamak kuasa apa semua. Jadi penjelasan daripada Datuk Seri sendiri. Saya melihatnya daripada tiga sudut ya. Pertama, dikatakan tamak kuasa. Saya tak setuju kerana mengikut perlembagaan negeri, sesiapa yang nak memerintah sebagai kerajaan majoriti, walaupun simple majoriti, jumlah kerusi yang perlu dimiliki ialah 29. Kerana daripada 56 untuk melepasi paras 50%, bukan pada 50%, melebihi 50% adalah 29. Apabila kebetulan ada seorang meninggal, seorang Aldon meninggal, pada pihak kerajaan dia tinggal 28. 28 belum lagi memenuhi prasyarat untuk membentuk sebuah kerajaan dengan simple majority atau majority mudah. Itu saja dari segi nilai ambang kita tak capai. Sebab tu macam mana takkan kita mau tarik orang masuk tempat kita? Saya rasa tak kena. Kedua, kita lihat kenapa FDI Johor dulu pada ranking pertama atau kedua dalam kalangan negeri-negeri di Malaysia, tapi menjunam ke tahap ke-6 dari segi pelaburan domestik. Itu juga kita nampak prestasinya rosot. Kenapa begitu? Kerana mereka lihat kerajaan lain lebih stabil, kerajaan negeri lain lebih stabil. Jadi kalau kita nak menarik pelancong datang ataupun pelabur asing masuk ke Malaysia, soal kestabilan politik itu adalah sesuatu perkara yang difikir dengan sedalam-dalamnya oleh mana-mana pelabur. Kerana mereka tidak mahu perubahan dasar apabila berlakunya perubahan kerajaan ini. Ini faktor kedua. Ketiga, kita dalam tempoh saya rasa sudah hampir 4 tahun ya. Kalau kita lihat, kalau kita ada Pilihan Raya pada bulan Mac, 12 hari bulan, berbanding dengan 9 hari bulan Mei 2018, maka sudah menjangkau 3 tahun 10 bulan. Ini bukan sesuatu yang ganjil. Pernah berlaku 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 10 bulan. Jadi dia bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai satu PRN yang dibuat secara kata orang tergesa-gesa. Dia bukan sebagai satu step poll ataupun kita buat secara kilat lah. Apa maksudnya? Dia bukan sesuatu yang tempohnya terlalu pendek berbanding dengan PRU yang lalu. Ini adalah dalam tempoh lazimnya dan ianya tidak merupakan satu perkara yang janggal sekali. Jadi saya rasa 3 perkara ini dapat kita gambarkan kepada rakyat bahawa apa yang digunakan oleh pembangkang
Kononnya mereka kata ini sepatutnya lanjut pada dalam. Kenapa dia pula selalu nak tukar kerajaan? Dia sendiri di peringkat pusat dia yang menukar Perdana Menteri. Bila dia menukar Perdana Menteri bermaksud kena satu kabinet baru. Kestabilan politik pula merupakan satu persoalan. Jadi saya rasa mereka kena konsisten. Jangan apabila memihak pada mereka, mereka kata oh itu jangan. Ataupun mereka rasa kali ini mereka tak bersedia, maka tunggulah kita bersedia. Saya rasa dalam politik ini di Malaysia, kita mengamalkan prinsip bila sampai tempohnya, kalau memenuhi syarat ataupun kehendak peruntukan perlembagaan negeri, saya tak nampak kenapa Menteri Besar tak boleh mohon perkenaan tuanku. Dan lagi pun tuanku perlu perkenaan barulah Dewan dapat dibubarkan. Saya rasa ini mengikut lunas undang-undang. Baik, Datuk Seri. Untuk pilihan raya negeri Johor, berapa peratus yang MCA akan letak muka baru? Saya boleh memberi satu gambaran bahawa daripada kursi yang kita tandingi, sudah pasti kali ini lebih daripada separuh. Saya tak berani kata lebih sampai takat apa, tapi lebih pada separuh adalah muka baru. Bermaksud ini sebagai satu proses untuk kita memberi peluang kepada generasi muda untuk diberi pendedahan pada waktu yang sama menggalas tanggungjawab sebagai wakil rakyat di peringkat negeri. Jadi pada kali ini kita kena menampilkan tokoh-tokoh muda, walaupun pada usia muda kita sedar bahawa kini dari segi profil pengundi telah nampaknya mereka yang berusia 18 tahun sudah menjadi pengundi, malahan boleh jadi wakil rakyat. Ini tidak menjadi masalah. Saya rasa soal faktor umur ni bukan satu masalah, kerana kita memberi peluang pada orang yang lebih muda. Maksud ini adalah satu trend yang diamalkan di mana-mana tempat. Jadi kali ini saya jangkakan lebih daripada separuh akan kita gunakan menampilkan muka-muka baru. Baik, Datuk Seri. Apa pentingnya MCA untuk menjadi wakil kaum Cina dalam kerajaan Johor? Kita melihat masyarakat Johor ni secara keseluruhan, lebih kurang 51% adalah kaum Melayu, 37% adalah kaum Cina, dan selebihnya adalah India dan lain-lain. Ini bermaksud kalau mengikut komposisi kaum di negeri Johor yang dianggap sebagai satu teladan ataupun satu model terbaik kepada negeri lain, ianya merangkumi masyarakat majmuk dari segi komposisi kaum yang agak simbang. Dan malahan kalau kita lihat jumlah bukan Melayu di Johor ni hampir separuh. Dan ini hakikatnya, kerana kita lihat di negeri Johor ni sejak permodernan negeri Johor pada 1876, kita lihat mulai saat itu hubungan akrab antara kaum ini merupakan satu faktor yang mendorong kepada pembangunan dan kemajuan negeri Johor. Dan sejak Sultan Abu Bakar, hubungan yang akrab, hubungan erat yang terjalin ini merangkumi pihak istana dengan kaum-kaum Cina, nenek moyang kita. Jadi saya rasa ini adalah cerminan masyarakat Johor. Dan sebab tu saya kata, tak mungkin kita nak letak kaum Cina ini di luar pentadbiran kerajaan. Maka dalam konteks sebuah demokrasi yang subuh, sepatutnya pembangkang juga akan menang kursi dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi sekiranya kita membentuk kerajaan, dan Barisan Nasional ini merangkumi 3 kaum. Dan dalam keadaan 2018, kita ada 2 wakil India dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi kita tewas di semua kursi yang kita tandingkan, 15 di negeri Johor kita ambil kosong. Tapi UMNO pun walaupun kalah teruk, tapi masih lagi jumlah kursi secara relatif atau perbandingan juga agak tinggi. Tapi kalau kita nak satu cerminan masyarakat Johor, bermaksud kena satu komposisi yang cukup seimbang, Melayu, Cina, India. Dan ini adalah jaminan kepada kestabilan politik. Kerana saya lihat masyarakat Johor ni mereka dekat, baik dengan pihak istana, baik dengan kerajaan, dan berpisah tiada. Dan kita membicarakan tentang pembangunan,
kita buat semangat berbincang atau bermusyawarah. Dan inilah muafakat Johor yang kita sebut-sebutkan. Nak memakmurkan Johor, kita kenalah gunakan tenaga, menggeblingkan tenaga semua kaum. Jadi ini bukan sesuatu perkara yang saya rasa sejak kita lihat Kesultanan Johor ni, keunikan kita ialah perpaduan dalam bentuk kepelbagaian. Daripada merdeka lagi pun. Ya, saya rasa di Johor Bahru atau di mana-mana tempat kita lihat kaum Cina, Melayu, India hidup dengan baik, dan kita ada kelainan dengan tempat-tempat lain. Kerana cara kita, macam mana komposisi gerusi kita di peringkat DUN pun, dia tidaklah sampai 99% Melayu. Ya, betul. Dia lebih kurang Cina ada 30, atau ada yang lebih sikit 35, ada yang 50, 40. Dan pada waktu yang sama, Melayu juga ada di kawasan Cina. Yang mana agak simbang, ada 45 Melayu, 43 Cina. Jadi inilah satu senario di mana kita perlu bekerjasama. Jadi sebab tu Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Hasni Mohamad mengatakan bahawa beliau tidak ingin melihat apabila pihak kaum Tionghoa berada di pembangkang. Sebab tu dia perlukan wakil MCA sebagai jurucakap bagi pihak masyarakat, dan diberi mandat oleh rakyat jelata untuk berperanan sebagai kerajaan, sebahagian daripada pentadbiran kerajaan negeri. Jadi atas dasar ini, kerjasama antara kaum itu sangat penting di Johor. Kerana inilah yang memberi kekuatan kepada Johor untuk kita mara ke hadapan. Dan saya yakin di bawah naungan Tuanku Sultan Johor dan juga kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, di bawah kerajaan Barisan Nasional, kita yakin melakukan sesuatu berdasarkan track record yang baik yang telah kita tunjukkan di Johor selama ini. Baik Datuk Seri, kita berubah sikit soalan. DAP ni seringkali menjadi musuh politik kepada MCA sejak sekian lama. Dan ada pemimpin mereka yang sering mengeluarkan kenyataan mengelirukan tentang peranan MCA itu sendiri dalam Barisan Nasional ataupun dalam kerajaan. Jadi apa tidak balas daripada MCA? Bagi saya, parti MCA ini adalah parti yang lama. Kita berlandaskan kepada semangat perpaduan dalam Barisan Nasional. Apa juga perkara yang perlu dirundingkan, kita rundingkan secara lebih aman, dengan teratur dan lebih profesional. Kita tidak wawalkan tentang topik perbincangan kita melalui media, akhirnya mencetuskan pergaduhan antara satu sama lain. Begitu juga bagi kaum Melayu. Apabila kita dapati ada satu isu yang agak sensitif, apa yang kita nak buat ialah dari segi keharmonian kaum itu perlu kita pelihara. Sebab itu, apabila selalu kita selesaikan masalah, kita pula dipersendakan, seolah-olah kita tak mempertahankan. Apabila mereka mengapi-apikan, kononnya kita tak bantu, tetapi walhal kita selesaikan konflik yang lebih besar. Jadi bagi kaum Melayu, mereka juga okey dah selesai, tapi dia bagi muka macam mana nak selesai masalah ni. Dia dah tidaklah kesemua yang dia tak dapat, tapi bolehlah kita buat secara berbaik-baik dan akhirnya tidak menyebabkan masalah sesama kita bergaduh. Seperti mana yang berlaku dalam kerajaan PH 22 bulan, ahli kabinet masuk kabinet, tetapi keluar daripada bilik kabinet cakap lain-lain. Seolah-olah seorang pergi kabinet dapur, satu kabinet di Jabatan Perdana Menteri. Tapi bagi kita kena bertanggungjawab. Satu keputusan kolektif, tanggungjawab bersama itu perlu ada. Sebab itulah kami dipersendakan, dan mereka selalu jadi dalam dua muka. Depan masyarakat Cina cakap lain, di depan masyarakat Melayu dia nampak dia baik. Ada kenyataan dia tak sebut pada masyarakat Melayu. Dan nampaknya ini lebih kian menjadi-jadilah. Saya boleh tunjukkan banyak bukti apa yang mereka buat selama ini. Saya sebenarnya tak suka sangat nak menghiraukan mereka. Tapi mereka macam sekarang,
Dia kata saya memang benci MC. Anthony Loke kata saya tak mau menyertai parti MC. Siapa suruh masuk? Saya pun tak ajak. Betul? Betul. Saya tak sudi terima dia. Tapi dia buat macam ni untuk mengungkitkan kemarahan masyarakat Cina untuk marah MC. Kononnya ini tak betul. Tapi hak dia bertanding sebagai warga negara yang sah, itu adalah perjuangan pengasas parti MCA bersama dengan Tunku Abdul Rahman. Itu adalah sesuatu hakikat yang mereka tak boleh lupakan begitu saja. Contohlah, saya tak minta mereka bersyukur. Saya cuma kata kadang-kala janganlah kata kita tak buat ini, tak buat itu. Sedangkan mereka ini cuma nak mengapi-apikan satu situasi. Banyak perkara yang mereka beritahu masyarakat Cina lain, kepada masyarakat Melayu dia cakap lain. Ini jadi talam dua muka. Jadi tengok banyak contoh lah. Kalau dia nak bagi soal pendidikan, dia politikkan saja. Dia kata zaman BN tak bagi. Tapi dia tak faham tahun 2008, jumlah pun kita bagi yang sama. Saya mulakan Datuk Seri Syamuddin, saya yang tahu. 2008 jumlah yang diberikan sama dengan ni. Macam SJKC, dia kata kita pinggirkan. Saya lihat 2-3 ini kata mereka jadi kerajaan, mereka akan lebih adil kepada SJKC. Bandinglah jumlah peruntukan. Saya tak payah cakap lebih. Dia ingat orang dah lupa. Tapi kita yang mulakan, dia yang menyambung. Saya kata macam tu. Dan malahan kita buat lebih baik dalam 2-3 tahun ini. Tetapi selalu dipersendakan seolah-olah kita mengabaikan. Itu yang orang marah. Jadi saya rasa dalam soal ini dia tunjukkan macam-macam lah. Dan kemudian dia kata kononnya MC tak bantu mereka. Dan apabila mereka jadi kerajaan, banyak perkara yang mereka tak buat. Contoh cukai tanah. Siapa yang naikkan cukai tanah? Akhirnya kita kena balut, tapi kerja mereka pada waktu itu mereka tidak faham. Jadi bila mereka jadi kerajaan, mereka tak bantu. Tapi akhirnya terlebih pula, kononnya kita tak selesai ini, tak selesai ke masalah itu. Ya, saya rasa ini ada. Dia sekarang pasal COVID. COVID zaman mereka tu diuruskan macam mana? Tapi sekarang dalam keadaan pandemik, ya, mereka gunakan kata, mereka pernah cakap, kalau PH pemerintah dekat Johor 5 tahun, rakyat Malaysia tak payah melalui tambak Johor pergi bekerja dekat Singapura. Tetapi dalam 22 bulan mereka memerintah, apa usahanya? Dia cakap senang. Tetapi hakikat dia apa? Sekarang dia kata kesian dia tak dapat balik. Bukan apa. Seluruh dunia tak boleh balik. Bukan saya kata kita tak kesian. Dia marah dengan MCA, kononnya mereka tak boleh balik. Ini hasrat dengki ni, kalau kita nak ungkit-ungkitkan, kita boleh. Tapi faham-faham dia. Dalam keadaan ni, dia kata, kenapa, dia kata Wikasion, kenapa tak benarkan 10,000 orang balik? Sedangkan Datuk Hasni Muhammad yang minta kerajaan pusat bincang dengan pihak Singapura supaya diberi satu laluan khas. Pada mulanya minta kereta ni, biarlah rakyat Malaysia boleh ulang-alik ke Singapura. Tapi reaksi daripada Singapura, dia tak bersiap siaga kerana negara ini kecil. Sebab tu mereka fikirkan VTL udara dengan VTL darat, iaitu menggunakan bas dan juga menggunakan udara. Dan dengan jumlah yang dipersetujui pada 29 November kita mulakan fasa itu. Manalah kita tahu selepas 2 bulan ada PRN di Johor. Jadi saya rasa perkara ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dia tak boleh marah-marah sekarang kononnya kita sekat. Ini bukan sekat. Ini adalah satu pengumuman yang dibuat oleh pihak Singapura setelah kedua-dua kementerian kesihatan membuat keputusan secara bersama. Dan saya rasa ini yang mereka akan ungkit-ungkitkan. Tapi tak sepatutnya mereka mempertikaikan hak Singapura untuk... Kalau boleh, saya tidak ada masalah kalau mereka nak hantar nota protes. Dia boleh usahakan. Tapi kita buat secara rundingan, secara baik, melihat hubungan diplomatik. Sebab Malaysia-Singapura hubungan kita dapat persetujuan bersama. Kita tak boleh enforce macam itu. Jadi saya rasa ini antara perkara lah. Dia menimbulkan kemarahan. Kononnya kita yang menyebabkan perkara begitu. Itu yang berlaku. Kan? Ini kelapa sawit dia pun persalahkan saya. Saya cuma kata, masa PRK di Tanjung Piai, harga sawit jual kepada pemborong
RM270 masa itu setan. Yang biji tu, bijian. Buah relai. Ya, buah lah, buah sawit. Sekarang 1,200. Saya cuma kata satu saja, jangan bergaduh dengan pihak negara yang menjadi negara yang pembeli terbesar di dunia. India dengan China, itu saja. Apa yang kita buat, kita menjaga hati mereka, kita tidak menyerang secara melulu. Dan dulu dia minta kita minum satu sudu kelapa sawit. Takkanlah minum satu sudu sawit tu daripada 270 boleh jadi RM1,200. Sudah tentunya ada cara-caranya, termasuk bagaimana nak menstabilkan harga. Dia kata Indonesia kerana dia sekat dari segi pengeluaran. Indonesia tanam sawit bukan semalam. Sudah berpuluh tahun, bang, bukan hari ini. Dia tak faham ke? Tapi dia tahu. Tapi dia cuma kata, oh sekarang dia tak dapat pekerja. Ini adalah perkara lain. Kita sebut, tanyalah ahli-ahli kamu dalam kalangan ahli DAP. Sama ada mereka berkendakkan harga sawit pada zaman PH pemerintah ataupun zaman sekarang. Jadi saya rasa sudah tentunya kita jaga poket rakyat. Apabila pekebun kecil hidup dengan lebih baik walaupun berdepan dengan pandemik, sekurang-kurangnya dapat hasil dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi ini meningkatkan pendapatan. Takkan itu pun kita sebut pun dia marah. Saya rasa ini ada sesuatu yang tidak adil bagi kita. Dia nak marah MCA saja. Jadi sentiasa Dia nama saya. Dia kata kononnya tak boleh selesai. Dia kata baja naik. Ya, baja naik. Kita tahu. Sebab tu bila baja naik, harga juga meningkat dengan begitu besar sekali. Jadi sudah tentunya mereka mengharapkan harga itu dapat kekalkan pada paras yang lebih kata orang lebih tinggi berbanding dengan zaman mereka. Itu yang perlu kita usahakan untuk kita buat promosi supaya tidak ada boikot. Macam mana kita nak jaga hubungan dengan negeri pembeli, negara-negara yang nak membeli sawit kita. Kesemua ini perlu kita rancang buat dengan baik sekali. Baik, Datuk Seri, kita berbalik kepada pilihan raya. Berapa kerusi untuk pilihan raya Johor ni yang disasarkan untuk MCA menang? Okey, kalau saya masih ingat, tak pernah dalam sejarah Presiden MCA menuntut kursi melalui media. Itu menjadi tabiat kita. Apa juga rundingan sesama kita dalam keluarga Barisan Nasional. Dan saya sentiasa menghargai tradisi ini. Dan selaku Presiden, saya tidak pernah kata kita nak menuntut kursi ini melalui surat khabar ataupun media. Itu bukan cara kerja saya lah. Tapi dalam kes ini kita akan mulakan perbincangan sedalaman dengan semua peringkat Barisan Nasional. Keputusan yang akan dibuat itu merupakan keputusan yang telah diputuskan bersama oleh semua parti komponen Barisan Nasional. Jadi setakat ini belum lagi kita muktamadkan. Kita tak elok sebut. Kalau kita nak menang sorak Kampung Tegadai, kita sebutlah menjadi hero dalam parti. Orang kata, oh ni dia berani cakap. Tetapi yang penting ialah orang akan lihat hasil dia apa. Jadi kita jangan menang sorak Kampung Tegadai. Dan apa yang kita nak jaga ialah apabila kita bincang tentang kursi ini, kalau diperuntukkan pada kita, kita kena bekerjasama dengan parti komponen untuk mulakan gerak kerja. Sekiranya kita memperjuangkan satu kursi, akhirnya ditakdirkan parti lain yang dapat kursi ini dan kita terpaksa ke satu kursi yang satu lagi, bermaksud semangat sesama kita sebagai ahli komponen parti ini, Barisan Nasional, kita kena tunjukkan pada masyarakat bahawa kita ini dalam satu pasukan. Jadi sebab tu saya rasa lebih banyak kita sebut di luar, akhirnya kita kena mententeramkan semua pihak. Kerana kita dah bagi satu ekspektasi yang agak tinggi pada semua orang, oi kamu akan dapat. Tapi last tak dapat. Akhirnya mereka kecundang, mereka akan rasa hampa. Jadi baik kita jangan buat untuk janji yang bukan kononnya kita nak ini nak itu. Dia tidak realistik. Saya rasa lebih penting ialah kita jadi lebih pragmatik, dan apa yang kita nak ialah kita menjaga keharmonian. Apapun bincang, nak bersuara, walaupun kalau dalam perbincangan biasalah, you nak ini, saya nak itu, okey kita bincang.
Tapi akhirnya apa? Saya doakan begitulah. Kalau di kampung, kalau ditanya soalan ni, kita akan sebut amin 3 kali. Betul. Tapi bagi saya mendoakan yang terbaik. Apa yang saya nak ialah melalui perayaan ni, kita menseimbangkan, menstrukturkan semula pentadbiran kerajaan negeri Johor untuk mencerminkan masyarakat majmuk di Johor ini dalam pentadbiran kerajaan negeri, dan kita dukung bersama, kita maju bersama. Kita tak nak sesuatu kaum itu ditinggalkan dalam arus perdana pentadbiran kerajaan. Jadi susah. Kalau mereka tidak duduk dalam dewan, mereka tidak duduk dalam majlis mesyuarat kerajaan negeri, bermaksud banyak dasar diputuskan tanpa penglibatan kita. Jadi suara komuniti tidak dapat kita sampaikan. Jadi sebab itulah penting untuk kita memastikan kita ada suara daripada pelbagai pihak untuk membuat satu keputusan yang seimbang dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat majmuk di Johor. Soalan terakhir, dan ini agak panas. Yes. Apa faktor yang menyebabkan pengundi kaum Tionghoa sukar untuk menolak DAP, sedangkan MCA adalah parti yang bersama dengan kerajaan sejak dari merdeka? Okey. Saya rasa sebelum mereka jadi kerajaan, mereka terlalu senang untuk mencari kelemahan yang ada pada parti pemerintah. Khususnya kita adalah sebuah parti yang saya kata ejen muhibah. Kita ni wujud dalam pentadbiran kerajaan bukan apa. Ya betul, masing-masing kita menjaga hak kaum masing-masing, tapi waktu yang sama kita memikirkan dalam konteks kemajmukan masyarakat. Sebab itulah apabila kita tidak mencapai sesuatu yang mereka kendaki, yang mereka laung-laungkan, mereka akan sentiasa mencari kelemahan yang ada pada MCA. Tapi apabila mereka sendiri jadi kerajaan, mereka langsung tidak bermaya kerana tak ada pengalaman. Mereka akan tolak. Dia kata tak boleh. Dan saya yakin apa yang mereka lakukan kali ini ialah tolak segala dosa kepada Tun Mahathir. Kononnya Tun Mahathir yang tak nak buat. Dia kata bagi saya peluang kedua, saya akan buat semula. Sebab tu dia akan tabuh janji manis. Dia kata dulu pasal Tun kuat sangat, kita tak boleh bagi. Takkanlah kamu masa itu mempunyai kursi 14 di Dewan Undangan Negeri daripada pentadbir satu kerajaan. 50% itu adalah kursi daripada DAP. Dia kuat. Kalau kata nak membantu rakyat, kenapa masa itu tak buat? Dia peringkat pusat, dia ada 42. Parti yang terlalu kuat dari segi kursi. Dan masa itu saya cuma satu je kursi MCA. Ya, betul. Jadi dalam keadaan ini, dia nak mempersalahkan kita. Kita bagi pihak universiti, dulu kerajaan Barisan Nasional bagi kepada Kolej Tunku Abdul Rahman. Tetapi zaman DAP dia berhentikan. Dia kata kerana kononnya ini adalah kolej yang diasaskan oleh MCA. Betul, diasaskan oleh pengasas MCA ataupun veteran MCA, tetapi menjaga manfaat pada seluruh masyarakat, tak kira kaum. Lagipun fahaman politik tak pernah dijadikan pencaturan. Jadi kenapa pula? Dan sedangkan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kuan Yeow ataupun Teresa Kok, menteri-menteri DPR Salahuddin Ayub pun graduan daripada Tunku Abdul Rahman College. Jadi apabila kerajaan membantu, mereka mengurangkan bebanan kewangan pada keluarga yang kurang berada. Jadi dalam konteks ini kita dapat lihat mereka ni sebenarnya adalah hasil daripada produk kita. Tapi mereka tidak mengucapkan terima kasih, tak apa. Tapi janganlah kita mencaci institusi ini, kerana mereka juga adalah sebahagian daripada produk daripada institusi ini. Jadi bila dia buat macam ni, orang marah. Sebab itu di Tanjung Piai mereka kalah. Undi-undi Cina dia kalah teruk. Ya, betul. Sebab dia memang nak balas dendam. Dan sebab tu saya kata, dalam PRN ni MCA mengambil satu pendirian. Saya tidak menganggap ini sebagai medan untuk menyelesaikan permusuhan kita dengan DAP. Saya cuma minta kita tampilkan bakat-bakat muda, muka-muka yang boleh diharapkan untuk dimasukkan dalam dewan,
dan seterusnya membentuk satu pasukan dalam kerajaan negeri melalui penlibatan dalam MMK, Majlis Mesyuarat Kerajaan, dan kita menjadi sebahagian dari pasukan di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan sebab itulah barulah kita menjaga kebajikan seluruh masyarakat, dan cerminan masyarakat Johor ni dapat kita saksikan dalam carta organisasi kerajaan negeri. Itu pertama. Kedua, saya kata saya tak simpan dendam, tak ada dendam kesumat dengan parti politik. Sebab ini adalah hasrat mereka lah, nak apa kata orang, nak menjadikan MC ini pupus dalam arena politik. Mereka pernah laungkan, bukan saya cakap hari ini. Saya masih ingat 30 Januari 2018, pemimpin di AP yang cakap mereka nak jadikan MC hilang dalam arena politik. Kita tak buat macam tu. Saya faham dalam sebuah demokrasi yang subur mesti ada parti pembangkang dan parti di pemerintah, dan kita menawarkan diri berdasarkan track record hubungan akrab kita dengan parti-parti lain dalam Barisan Nasional. Maka berdasarkan track record inilah kita meminta doa restu daripada semua pengundi di Johor. Berilah peluang kepada kami, dan saya rasa kita akan melakukan sesuatu. Dan MCA menjanjikan kita masuk ke kerajaan bukan untuk membalas dendam. Tak jadi kalau kita simpan dendam, sampai kiamat pun kita tak dapat selesai masalah kita. Yang penting utamakan rakyat, soal makan rakyat, soal pembangunan ekonomi, macam mana kita nak menjaga kemakmuran negeri Johor. Itu adalah agenda utama kita. Jadi saya rasa kita tak sepatutnya berfikiran sempit sehingga kan kita ini menganggap kita nak selesaikan, kita nak balas dendam dengan DP. Tak guna. Tapi sesuatu yang baik dia terima, kita pun tidak ada masalah. Jadi yang jadi masalah kalau mereka sentiasa hentam kita. Jadi apabila mereka memutarbalikkan fakta, maka terpaksa kita jawab. Macam saya berdebat dengan Ling Guan Eng. Ya, saya ingat. Apa dia cakap? Saya tonton. Macam-macam. Dia buat fitnah. Saya tunjukkan bukti. Saya adalah anak jantan yang tak lari. Nak debat, saya berdebat. You nak TV3, saya datang. You nak pergi apa extraordinary, buat 2 sekali. Kita tak lari kerana kita bercakap bukan berdasarkan pada autah. Kita cakap berdasarkan pada fakta. Saya tak nampak masalahnya kalau saya dapat menunjukkan ke semua fakta-fakta ini. Biarlah kita serahkan kepada rakyat untuk menilai. Dan sejak hari itu dia terus diam. Ya, betul. Inilah cara kita nak melawan balik. Jadi saya rasa MCA sekarang, saya berharap ini waktu saya mencari pengganti, succession plan, pelan-pelan untuk kita, pelan yang patut ada pada pemimpin untuk kita melahirkan pemimpin pelapis yang mengambil alih tampuk kepimpinan parti kita. Sebab itu kita pun selepas satu tahap kita kena memikirkan soal siapa yang akan mengambil alih, siapa yang akan sambung kesinambungan dalam kepimpinan parti. Itu penting. Jadi bagi saya adalah satu tugas, merupakan tugas saya, tanggungjawab saya rasa terpanggil untuk mempercepatkan proses itu. Kerana ini dunia adalah dunia orang muda. Itu saja. Tapi biarlah mereka nak berdengki dengan kita ke, kata MCA tak baik ke, itu mulut dia. Ya, itu dia, kalau ada dosa dia tanggung sendirilah, bukan saya. Biarlah rakyat menilai apa yang kita buat. Baik, Datuk Seri, terima kasih kerana menjawab soalan-soalan ini. Satu lagi, Datuk Seri, saya minta satu ucapan Datuk Seri dalam bahasa di Johor ni pakai Mandarin ke apa? Kalau di Johor. Oh, kita belum dapat apa dia punya tagline lagi sebab baru nak fikir. Baru Dia tak macam apa di kestabilan politik demi kemakmuran itu Melaka. Tapi ini dia lain sedikit, belum lagi. Sebab tu saya tak berani gunakan tagline atau cogan kata. Tagline, saya nakkan satu ucapan daripada Datuk Seri sendiri untuk pengundi-pengundi Tionghoa dalam bahasa Chinese di Johor. Johor Mandarin. Johor Mandarin. Go Mandarin boleh. Okey. Silakan. Boleh? 各位柔佛州的选民，这次的州选对马华来说是非常的重要。
上一次的大选，我们输完所有的议席，这一次我们希望选民给我们一个机会。我们答应所有的柔佛州的子民，我们会全力以赴。这一次，我们将把更多的年轻专才推出来，因为我们相信这批年轻人能够指引大家，尤其是把柔佛州的经济搞好，那么能够加入我们的州议会，在州议会里面呢发声。更重要的是，能够参与政府的决策，成为州行政议会的这个议员，这是对我们非常的重要。任何我们要处理的事情，通过州行政议会，这是最有效的。作为一个政党，我们必须参与决策，唯有这样，我们才能够有效地解决人民百姓所面对的问题。为了未来，为了我们华社的未来，我希望我们的华裔选民可以给我们一个机会。这一次，作为马华总会长，我恳求大家，我非常谦卑地要求大家给我们年轻团队一个机会。这一次，我们希望能够取得突破。我答应大家，我们会呢用这个洪荒之力，那么继续的打拼。那为了我们州的这个发展，为了我们州的繁荣，我们一起呢能够再攀高峰。谢谢大家，谢谢。